Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, amma ba'd. Okay, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Saya ingatkan Ustaz Padil jadi imam ni. Saya ingat siapa jadi imam tadi. Siapa jadi imam? Saya ingatkan saya lewat dah sampai tadi. Alhamdulillah lah. Boleh pegang kat tuan-tuan tu. Boleh pegang tuan-tuan. Boleh tu. Selesa sikit tuan-tuan pegang. Baik. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ni. Ustaz Badi mana tu? Jauh Dia pergi Negeri Sembilan, kereta dia rosak sana. Oh, malam ni boleh sampai dia kata. Macam mana boleh rosak kereta dia tu? Tahu. Bukan kereta baru ke kereta dia tu? Baru kan? Tak apalah. Di kemah lah di sebalik. Pergi seorang ke dengan mak dia kot? Pergi ke Nuri. Dia bawa rumah ke tak bawa? Ya. Tak bawa lagi. Bila nak bawa orang rumah tu? Tak larat cakap apa dengan dia kan? Dia ada ni. Yang ada dengar tuan-tuan. Tapi saya ingat belum sampai lagi tu. Baik tuan-tuan. Jadi kita berhenti di mana tuan-tuan? Muka surat 17 kan? Saya tanda di muka surat 17. Muka surat 17 di wa iznajjainakum. Wa iznajjainakum. Baik, jadi kita tengok ayat yang ke-17. Qala Allah Ta'ala, muka surat 17 firman Allah Azza wa Jal, wa iznajjainakum min ali fir'aun. Dan ketika kami lepas akan kamu, artinya datuk nenek kamu, daripada Raja Fir'aun dalam negeri Mesir, hai Bani Israel. Dalam ayat ni dia guna dhamir kum, kamu. Sebab ayat ni turun cerita tentang Yahudi yang berada di Madinah lah. Yahudi yang berada di Madinah. Jadi kata Allah, ingatlah ketika mana kami menyelamatkan kamu, sedangkan bukan mereka, tok nenek mereka. Kalaulah tok nenek mereka tak diselamatkan, mereka pun tak ada lah. Kalau tok nenek mereka tak diselamatkan oleh Allah, maka tak ada lah puak-puak Yahudi Bani Israel yang buat kerosakan ni kan. Pada zaman Rasulullah sampailah sekarang kita tengok di Palestin tu. Ni ayat ni pun sama tuju kat mereka tu, yang duduk dekat Palestin, menindas orang Islam, penuh dengan pembohongan dan kezaliman. Ingat ketika mana Allah selamatkan tok nenek hampa dulu. Kalau bukan kerana Allah, hampa pun tak ada. Ingat tu. Dan ketika kami lepaskan kamu, artinya datuk nenek kamu, sehingga mereka dapat hidup di dunia, daripada Raja Fir'aun dalam negeri Mesir, hai Bani Israel. Raja Fir'aun, dia sebenarnya penggunaan ni mungkin tak apa tepat lah. Bukan Raja Fir'aun. Sebab Fir'aun itu memang dia macam gelaran raja tuan-tuan. Raja ni kita sebut kan. Tapi Fir'aun ini penggunaan orang Kipti. Kipti ni adalah orang asal di Mesir.
Ataupun kita panggil orang Koptik. Koptik, Qibti adalah penduduk asal di Mesir. Tapi sekarang ni di Mesir banyak cakap Arab lah, sebab banyak orang Arab datang duduk di situ. Tapi penduduk asal dia, penduduk peribumi Mesir tu adalah orang Koptik ataupun Qibti. Jadi Firaun ni orang Qibti lah, Koptik. Itu Firaun ni, bangsa dia lah. Dan di Mesir tu, pemimpin nombor satu dia disebut Firaun. Kalau di Malaysia, pemimpin nombor satu raja, kita sebut raja kan, ataupun kita sebut Perdana Menteri, betul tak? Dua-dua tu ada kuasa lah tuan-tuan, betul tak? Perdana Menteri dia ada kuasa eksekutif, raja untuk meluluskan, begitulah tuan-tuan. Sama sebahagian negara, kalau kuasa tertinggi disebut sebagai Presiden, betul tak? Bawah dia Perdana Menteri, sebahagian negara lah. Jadi itu kita tuan-tuan. Adapun di Mesir dulu, pemimpin yang tertinggi kuasa dia disebut sebagai Firaun. Jadi tak perlulah Raja Firaun tuan-tuan, ataupun Sultan Firaun. Mana Firaun pakai Sultan, betul tak? Lebih kurang ni lah tuan-tuan. Mana ada Firaun pakai Raja, dia tak pakai. Ataupun Sultan Firaun. Betul kata Firaun. Firaun tak mana pakai Sultan. Sultan tu bahasa Arab. Makna dia apa? Makna dia raja lah. Sultan makna dia raja lah. Firaun, Sultan, raja, makna dia sama. Boleh nah? Jadi kita sebut Firaun je lah, bukan Raja Firaun. Firaun itu makna dia raja. Kalau kita kata Raja Firaun, raja-raja jadinya, betul tak? Satu dalam bahasa Melayu, satu dalam bahasa Qibti dululah. Bahasa dulu-dulu Firaun merujuk kepada pemimpin yang tertinggi. Jadi kita di Malaysia kita guna raja lah, ataupun Perdana Menteri, betul tak kan? Perdana Menteri kita Datuk Ismail Sabri. Kita tak guna Firaun. Kalau tuan-tuan panggil Firaun Ismail Sabri, kena luku kepala lah tuan-tuan. Jangan sebut. Sebab kita tak guna yang tu. Kita tak guna. Kita guna PM, betul tak kan? PM Ismail Sabri ataupun YB dan sebagainya lah. Jadi Firaun ini merujuk kepada apa? Kepada itulah raja di Mesir dulu, raja. Dan Firaun bukan semua jahat. Betul tak? Saya dah sebut Firaun ni bukan nama orang, pangkat-pangkat. Yang jahat ni siapa? Yang jahat ni adalah Ramses II. Ramses II yang jahat. Dia itulah yang mengejar Nabi Musa alaihi salam, yang menyeksa Bani Israel. Dalam ayat ni cerita ni, Firaun dalam Quran ni merujuk pada Ramses II. Memang jahatlah dia tu. Dan jenazah dia tuan-tuan boleh tengok di YouTube. Dialah antara mumia yang terbaik sekali. Dan telah dibuktikanlah dialah yang mengejar Nabi Musa berdasarkan kajian. Orang ambil mayat dia jumpa pada tahun 18. Tahun 18 sebelum tahun 19. Jadi jumpa mumia dia tu, bawa ke Perancis. Maka seorang pakar ni lah, bedah ni, nama dia Dr. Maurice Buchalli, ataupun Dr. Maurice Buchalli. Dia ni orang Perancis. Dia ni pakar tentang forensik ni lah, mayat-mayat lama kan, pakar forensik. Maka dialah yang buat kajian tentang mumia Firaun ni. Bila dia buat kajian, dan dia terkejut kerana Firaun ni pada mumianya dalam paru-paru dia ada garam. Apa makna dia? Itu yang orang bedah siasat tu. Tuan-tuan, bila sebut bedah siasat ni bukannya semudah yang kita tahu. Bedah siasat ni dia kerat habis semua tuan-tuan. Ada juga setengah hospital dia bedah siasat cukup syarat dia kerat sikit je. Kerat sikit buat keluar, dia cukup syarat dia. Ada juga. Tapi biasanya kalau sebut bedah siasat ni memang dia kerat daripada atas sampai ke bawah. Kalau buat balik mayat lagilah. Itu viral kan, sebab ada jenazah daripada Malaysia balik ke Indonesia langsung tidak ada organ, betul tak? Jadi bisin. Ya bisin tu tak reti tuan-tuan. Memang bila kita nak post mayat memang macam tu. Semua sebab dalam ni dia cepat busuk tuan-tuan. Dalam ni dia cepat sangat busuk. Bukan curi organ. Jadi ada sebahagian orang di Indonesia tu dia tak faham. Jadi dia kata curi organ lah apa, dia tak faham. Memang prosedur seluruh dunia macam tu. Bila tuan-tuan nak post mayat, sebab tu jangan saya nasihat tuan-tuan kalau ada adik-beradik mati ke apa, tak payahlah buat balik. Dekat-dekat boleh lah tuan-tuan. Itu pun tak afdal. Yang afdal tanam tempat dia matilah.
Tapi tak apalah, dekat-dekat pergi kalau luar negara tu tak bawa balik lah. Tapi ramai orang nak bawa balik juga, betul tak? Tuan-tuan, bila nak bawa balik jenazah ni, dia akan masukkan troca tu dia masuk dalam, dia buat lubang masuk dalam badan kita, dia hancurkan semua organ dalam ni, dia hancurkan semua. Itu prosedur dia, tidak busuk dalam ni, cepat busuk, cepat rosak. Dia hancurkan buah pinggang, jantung, paru-paru, hati, semua dihancurkan, perut. Dah dihancurkan semua, dia pakai benda tu dengan kasar, dia masuk dalam dada, bagi hancur. Lepas tu dia sedut. Yang saya tahu ni pasal ada seorang yang orang Melayu Islam kita yang buat kerja tu lah. Sebab kalau ada orang Islam yang mati di sini, yang bertegas juga nak balik ke Bangladesh, nak balik ke Indonesia, ramai tuan-tuan. Banyak yang nak balik juga. Jadi dia yang buat lah. Kalau tak buat lagu tu post, memang busuk. Dalam lagi cepat rosak. Jadi dia sedut dalam ni, dia sedut, dia bawa masuk pipe, dia sedut habis semua. Yang kita punya jantung, paru-paru, buah pinggang yang hancur tu, dia sedut bawa keluar habis. Itu dia pun tak tahu, kata apalah ni. Tahu, memang macam tu prosedur dia. Lepas tu darah, semua darah dibuang. Semua darah dibuang, licin. Kemudian masukkan apa? Masukkan cecair yang berwarna biru. Ada satu cecair kimia berwarna biru. Supaya apa? Supaya tak bagi bau lah. Bila sampai, memanglah jenazah nampak elok, tapi dalam tak ada apa, habis. Dalam habis. Boleh lah. Jadi tuan-tuan, kalau ada adik-beradik meninggal di luar negara, saya tengok berita kan, ada kemalangan di Amerika, anak dia mengaji di Mesir, semua nak balik kan. Ini benda yang sangat-sangat tak digalakkan dalam Islam. Kesian pada jenazah ni. Kesian pada jenazah. Tanam saja di mana dia meninggal. Seperti mana Ustaz Harundin kan, meninggal di Amerika tu kan. Tanam pun di situ tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, tak apalah tuan-tuan. Jadi Firaun ni, bila bedah siasat, semua lah, dia buat semua. Dan saya ada sepupu saya, doktor, masa dia praktikal di HUKM, ada antara mayat yang bedah siasat ni, dia perkerat kepala ni. Badan dah satu, kepala pun kerat, buat keluar otak semua. Buat apa buat keluar otak? Cincang, bagi hancur. Lepas tu timbang. Rupanya berat otak tu, dia ada makna dia mati pasal apa? Berat otak tu. Itu yang dia berbuat. Dia bedah siasat. Sampai dia bila bedah siasat, tak lalu makan burger bertahun-tahun. Mana dia tengok burger lebih kurang macam otak cincang tu. Jadi kalau boleh elaklah. Pada orang yang ambil insurans nyawa, beringatlah. Insurans nyawa lah. Insurans nyawa biasanya takkan dapat lah, kecuali setelah dia bedah siasat. Betul tak? Sebab dia pun nak tahu. Kalau bunuh diri tak dapat. Betul tak? Diri tak dapat. Macam-macam lah. Sebab biasalah tuan-tuan. Tuan-tuan masuk insurans dijanjikan dengan bulan dan bintang, tapi bila nak claim macam-macam. Betul tak? Boleh kata semua insurans macam tu lah tuan-tuan. Mungkinlah ada yang bagus sikit, tapi semua insurans begitulah, dia akan cari alasan lah. Betul tak? Alasan supaya kita tak dapat. Ada yang jujur, bukan tak ada. Baik, jadi tuan-tuan, Firaun ni bila bedah siasat, terkejut Dr. Maurice Buckley ni. Dalam paru-paru dia ada garam. Maksud dia apa? Firaun ni, ni Firaun yang kita sebut ni, yang dimaksudkan ni Ramses II ni, dia mati dalam laut. Itu bukti sains dah dibuktikan dah. Dia mati dalam laut. Jadi bila dia mati dalam laut, dia sedut ayat garam masuk. Garam tu ada kat paru-paru dia. Sebab tu bila nak tahu mati lemah tak mati lemah, memang dia bedah siasat nak tengok ada apa dalam ni. Kalau dalam paru-paru dia ada ayak, memang jelas dia mati lemah. Tapi kalau dia dalam paru-paru dia tak ada ayak, makna dia orang tembak dulu borang limpak dalam tu. Dia ada makna tu. Mati lemah ke mati kena dah mayat limpak dalam tu. Baik. Jadi Firaun ni dia memang mati dia waktu dia tenggelam tu, dia hidup. Jadi bila tenggelam dengan ayak, dia napas, masuklah ayak dalam paru-paru dia. Jadi tuan-tuan, Dr. Maurice Buckley ni dapat Nobel Prize sebab ni lah. Dan dia masuk Islam. Tapi ada orang bagi tahu dia, walaupun dia kagum, sebab apa dia kagum? Sebab orang Kristian dengan Yahudi juga percaya benda ni. Ada dalam kitab dia apa? Nabi Musa dikejar oleh Firaun dan Firaun ditelan oleh laut. Dia orang Yahudi percaya, Kristian percaya. Bila dia dapat kajian ni, maka dia berbangga-bangga lah. Betul tak? Seronok dia. Rupanya dalam Quran pun dah sebut Ramses II. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah di internet, ada mayat dia adalah Ramses II ni, dan antara mumia yang terbaik. Yang dari segi inilah
penjagaan sebab Allah Taala jaga jasad dia kan. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Dalam Quran sebut pada hari ini kami jaga jasadmu supaya menjadi pelajaran pada orang setelahmu. Nampak tak? Ayat ni sebut tahun 18 baru jumpa jenazah dia. Sampai hari ni mana-mana orang pemimpin yang nak sombong, buka YouTube tengok jenazah Firaun. Sombong lagu mana pun, berkuasa lagu mana pun, kejam lagu mana pun, hasad lagi jadi lagu tu lah. Kena beringat. Baik, hai Bani Israel. Jadi Allah Ta'ala sebut pada Bani Israel lah, wahai Bani Israel, beringatlah. Dan Bani Israel ni saya sebut kat tuan-tuan, Bani Israel makna dia apa? Anak cucu Israel. Siapa Israel? Israel adalah Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub. Israel adalah geraran dia. Isra maksud dia hamba, il Allah. Israel hamba Allah, ataupun satu lagi Isra adalah Safwah il Allah. Israel Safwatullah. Israel adalah makna dia kekasih Allah. Baik tuan-tuan, kemudian yasumunakum su'al adab. Merasa mereka itu akan kamu akan sejahat-jahat azab. Makna dia Firaun seksa hampa. Di mana dia? Ingat, wahai Bani Israel. Ni orang Yahudi pada zaman Nabi SAW. Dan sekarang ni Yahudi yang ada Palestin dan seluruh dunia. Dan jahat dan kejam. Ingat, dulu Firaun menyeksa hampa dengan siksaan yang sangat berat. Kemudian yuzabbihuna abna'akum. Firaun ni menyembelih mereka itu akan segala anak-anak lelaki kamu. Anak lelaki bunuh semua. Dan sebab Bani Israel ni pula, mereka duduk di Mesir. Tuan-tuan pernah terfikir tuan-tuan, asal Bani Israel ni mereka anak cucu Nabi Yaqub. Nabi Yaqub bukan duduk di Mesir. Nabi Yaqub duduk kat mana? Palestin. Macam mana boleh duduk kat Mesir? Padahal dia asal duduk di Palestin. Dia tak jauh lah tuan-tuan kalau tengok dalam peta. Israel dengan Palestin tu kan sebelah-sebelah. Jadi tuan-tuan, macam mana dia asal Palestin? Dia asalnya Nabi Yaqub ni dia keturunan Nabi Ibrahim. Betul tak? Nabi Ibrahim AS daripada Kufah, dekat dengan Kufah. Kemudian dia berhijrah ke Syam. Kemudian last kali di Palestin. Anak Nabi Yaqub ada dua kan, Ismail dengan Ishaq. Ishaq duduk di Palestin, Ismail duduk di Mekah. Jadinya bangsa Arab keturunan Nabi SAW. Betul tak? Jadi di Palestin tu ada Ishaq, anak Ishaq Yaqub. Betul tak? Nabi Yaqub ni asal Palestin dan duduk di Palestin. Macam mana boleh mereka duduk di Mesir tu? Sebab pada zaman Nabi Yusuf, saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, pada zaman Nabi Yusuf AS, asalnya Nabi Yaqub dengan anak dia, Nabi Yaqub ada anak 12. Dan orang Yahudi ada 12 suku tuan-tuan. Ada suku Bunyamin, suku Yusuf, ada suku Yahuda ataupun Yahudi. Banyak suku lah tuan-tuan. Suku Robin. Jadi tuan-tuan, yang paling ramai dan paling masyhur adalah suku Yahudi. Yahuda tu beriman asalnya, dia paling ramai. Nabi Yusuf ada keturunan dia juga, Bunyamin ada keturunan juga, Rubin ada keturunan dia. Tapi Yahudi ni, Yahuda ni adik-beradik Nabi Yusuf lah, anak Nabi Yaqub. Dia punya keturunan lah yang paling ramai. Jadi sebut Yahudi biasanya merangkumi semualah. Merangkumi semua anak cucu Bani Israel. Yahudi itu lebih kurang benda yang sama lah. Anak cucu Israel yang paling ramai dan paling dominan adalah orang bangsa Yahudi. Anak Yahuda. Baik. Jadi tuan-tuan, kita panggil Yahudi merangkumi mereka semualah. Jadi tuan-tuan, dia menyembelih mereka itu akan segala anak lelaki kamu. Jadi mereka pergi ke Mesir ni pada zaman Nabi Yusuf. Yang mana tuan-tuan pun cerita Nabi Yusuf panjang. Ceritanya Nabi Yusuf bila abang mana lempak dalam pergi kan, lepas tu pergi ke Mesir. Betul tak? Lepas tu pendek cerita, pandanglah cerita dengan Zulaikha dan sebagainya kan. Zulaikha ajak berzina, kemudian Allah selamatkan dia. Last sekali Nabi Yusuf, Allah Ta'ala selamatkan dia. Betul tak? Dia kena penjara, nak tutup kes punya pasal. Yang ajak berzina ni Zulaikha. Dengan apa? Tapi nak jaga aib menteri tu kan. Menteri tu, Aziz tu menteri. Bukan raja, ada lagi atas pada dia. Jadi dia pun penjara Nabi Yusuf AS di Mesir. Yang ayah dia Nabi Yaqub duduk di mana? Palestin. Menangis Nabi Yaqub sampai buta mata, sedih. Sedih sebab Nabi Yusuf kan. Abang-abang dia ada
semua ramai lah, mereka adik-beradik ada 12. Yang sebelah ni berada di Palestin lah, dengan Nabi Yaqub. Duduk di Palestin. Yang Nabi Yusuf kena penjara. Lebih kurang umur dia 20-an tuan-tuan. Ketika mana Zulaikha ajak berzina tu, Nabi Yusuf umur dia 20-an. Umur dia 20-an tuan-tuan. Handsome lah tuan-tuan. Kan dia orang handsome tuan-tuan. Mana tak kelabu mata Zulaikha tengok dia. Walaupun Zulaikha tua banyak pada dia. Jadi pendek ceritanya, waktu duduk dalam penjara tu, walaupun Nabi Yusuf tak bersalah, tapi nak tutup kes supaya benda ni tak tersebar, Nabi Yusuf kena duduk dalam penjara. Dan ada 2 orang mimpi kan, dan Nabi Yusuf tafsir mimpi dia. Saya tak cerita lah tuan-tuan, panjang cerita dia tu. Nabi Yusuf tafsir mimpi kedua-duanya. Kemudian seorang dia kena bunuh, yang Nabi Yusuf tafsir mimpi tu. Seorang lagi lepas. Jadi yang lepas ni, saya cerita sikit lah tuan-tuan. Nabi Yusuf duduk dalam penjara. Ada 2 orang masuk penjara dengan Nabi Yusuf. Kemudian 2 orang ni mimpi kan. Seorangnya mimpi macam mana? Dia mimpi, dia berjalan bawa ada roti atas kepala, burung makan roti tu. Seorang lagi mimpi, dia mimpi apa? Inni a'siru khamra. Dia mimpi, dia nampak dalam mimpi dia sedang memerah arak. Jadi dia minta tafsir mimpi. Dan mereka ni bukan beriman dua-dua ni. Tuan-tuan, mimpi kita ni ada makna lah. Ni Quran sebut, maksudnya mimpi kita ada makna. Cuma kita tak mampu tafsir. Ada orang, bukan semua orang mampu tafsir. Orang tertentu saja tuan-tuan. Hatta ulama pun bukan semua, sebahagian kecil sahaja yang Allah Ta'ala berikan kemampuan tafsir mimpi. Jadi yang pertama, dia mimpi dia ada roti atas kepala, burung makan. Apa makna dia? Tuan-tuan kena ingat, yang mimpi ni bukan beriman lah. Dia bukan orang Islam. Dua-dua ni bukan orang Islam. Yang seorang lagi mimpi, dia nampak. Dalam mimpi dia nampak dia sedang memerah arak. Biasanya mimpi kan kita tengok kita. Betul tak tuan-tuan? Kita kalau mimpi kan kita tengok kita kan. Kita naik motor kadang-kadang, betul tak kan? Kita pakai baju warna merah, betul tak? Kita pegang anak kita, kita tengok kita. Macam CCTV lah tuan-tuan. Kadang-kadang macam kita rasa, kadang-kadang kita tengok kita. Jadi dalam Quran sebut, dia tengok dia sedang memerah arak. Apa makna dia? Maka Nabi Yusuf pun sebut, yang pertama, atas kepala hang ada roti, burung makan. Makna dia apa? Hang akan dibunuh. Itu makna dia. Dan disalib. Habis tu yang burung makan, ya, bila disalib, biasanya dia perbiak mayat. Salib ni kan, dia paku kat pokok. Biasanya dia paku kat pokok, biak mati. Memang seksa tuan-tuan. Salib antara seksa yang teruk lah. Paku macam tu, silang. Paku melekat terus di pokok dan biak mati. Seksa lah. Sementara nak mati tuan-tuan. Biak. Bila dah mati, datang burung makan otak dia. Itu maksud makan daripada apa? Roti tu. Kemudian yang kedua tuan-tuan, yang dia nampak dia memerah arak. Makna dia apa? Dia ni akan menjadi orang yang menuangkan air bagi sultan. Maksud dia, hang akan lepas pada daripada apa? Penjara, dan akan jadi orang yang dekat dengan raja. Masuk perah arak tu, dialah orang yang dekat dengan raja. Tuan-tuan, kalau malam ni kita mimpi, katakanlah kita mimpi. Kita mimpi anak kita bawa roti atas kepala, burung makan. Sudah. Ataupun kita mimpi, kita tengok dalam mimpi kita sedang memerah buah. Jadi pembantu sultan kot. Tak semestinya. Sebab apa tuan-tuan? Tafsir mimpi ni mesti sesuai dengan keadaan orang tu. Kemudian dalam pahaman tempat tu dan budaya dia. Sebab tu lain tempat, lain keadaan orang, makna mimpi dia lain. Tu susah tafsir tu. Yang kawan tu duduk dalam penjara, betul tak? Dia duduk dalam penjara nak tunggu hukuman, betul tak? Nampak situasi dia tu? Dia duduk dalam penjara nak tunggu hukuman, tak tahu dia ni lepas ke, kena bunuh ke, kena sebat ke, tak tahu. Jadi dia mimpi, dia bawa makanan, itu makna dia tu. Nampak tak? Ada kaitan dengan dia, situasi dia tu. Yang seorang pun dalam penjara, dia mimpi tengok dia memerah arak sesuai dengan situasi dalam penjara, maknanya dia akan lepas. Jadi orang yang merah, dia maksud dia mimpi ni, walaupun kawan tu mimpi macam ni, kita mimpi macam ni, kadang-kadang makna dia lain. Boleh ikut tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, pendek kata lah tuan-tuan, mimpi ni payahlah nak tafsir. So pendek kata tuan-tuan, tak perlulah
gelabah lah tuan-tuan bab mimpi ni. Cumanya kalau mimpi tu tak baik, kita minta lindung lah. Tuan-tuan tahu tak ada kedai di Masjid Tinggi tu yang ikan bakar tu, yang ramai orang pergi makan tu. Tuan-tuan selalu pergi, pernah pergi tak? Ada tu kedai tu dekat lepas Masjid Tinggi, Taman Zamrud, belah kiri tu, sebelum Paik Gabih tu. Belah kiri kan ramai kan. Pernah makan? Ke tak pernah? Pernah kan? Pernah pergi tu? Tuan-tuan jaga, tuan-tuan pergi makan ayam seketui RM10 tuan-tuan. Nanti tuan-tuan kejut pula, apa RM10? Banyak orang makan, orang luar. Orang luar main. Tak apalah tuan, dekat dengan rumah saya, jalan kaki pun dekat lah tuan-tuan. Jadi tak apalah. Kedai dia laku lah, saya tengok bagus. Tapi saya bukan apa, saya nak cerita ayat laki dia tu lah. Tokai kedai tu yang duk bakar ayam tu kan. Tokai kedai tu pernah cerita kat saya masa insiden depan Taman Zamrud. Ada satu insiden di Taman Zamrud, terbalik 4x4. Kereta tu nak masuk Taman Zamrud. Kan jalan tu kan agak sempit. Kita nak ke Teping masuk Taman Zamrud, jalan tu sempit. Jadi kereta tu nak masuk. Dia nak masuk ke Taman Zamrud. 4x4 tu Cina tu bawa. Jadi Cina tu nak save, terbalik 4x4 tu. Terbalik. Kalau dia tak save, biasanya 4x4 kalau dia langgar kereta base kita, memang dia naik ke atas tuan-tuan. Itu lebih 4x4 lah. Tuan-tuan bertembung kat 4x4, biasanya dia panjat ke atas. Jadi dia save ke tepi. Save, langgar, terbalik tuan-tuan. Dan Cina tu saya tak tahu hidup ke mati, tapi memang darah keluar macam paip lah tuan-tuan. Banyak keluar kat kepala dia. Dia pegang darah keluar tak berhenti tuan-tuan. Tak apalah, tapi yang pakcik tu lah, masa tu kedai dia bukan di situ. Kedai dia depan SK masa tu. Ingat tak? Kan dulu kedai dia sana orang yang sama juga. Kedai depan SKTM masa tu, kedai dia. Kemudian pindah ke sini. Dia cerita kat saya, dia pun sama anak dia mati. Kan anak dia mati seorang. Anak dia sekolah sabar. Dia ada anak lelaki seorang tuan-tuan. Seorang aja anak lelaki dia. Seorang aja anak lelaki dia. Sekolah sabar. Dia cerita kat saya masa insiden tu lah. Masa insiden kat Taman Zamrud tu. Jadi dia cerita kat saya, dia kejadian lebih kurang dalam 2016 kot. Lebih kurang 2016 kejadian, 5 tahun lepas. Dia cerita sebelum anak dia insiden mati, anak dia bertembung dengan imam Masjid Ridwaniyah. Tahu imam tu? Bukan Masjid Tinggi, Imam Ridwaniyah. Teluk Medan, Masjid Teluk Medan. Apa nama imam tu? Ada ustaz kecil-kecil rendah-rendah tu. Anak dia cikgu. Rumah dia pun tepi SKTM. Dan kenal ikut imam tu, saya lupa nama dia. Jadi dia bertemu dengan imam tu lah. Anak dia balik pada sekolah sabar, imam tu keluar pada nak pergi semayang kot, semayang zuhur kot. Bertembung, mati anak dia. Coh muka sebelah. Satu-satunya anak lelaki dia. Dia cerita kat saya tahu bukan apa sebab anak dia tu kawan dengan adik saya. Tapi dia cerita kat saya, dia kata sebelum anak dia insiden tu, dalam mimpi dia ada 3 kali orang datang. Orang tu kata apa? Aku nak ambil nyawa anak hang ni. Dalam mimpi dia cerita kat saya sendiri. Ni aku nak ambil nyawa anak hang ni. Dia buat tak tahu. Selang berapa lama datang lagi. Ni aku nak ambil nyawa anak hang ni. Nak ambil nyawa anak hang ni. Dia buat tak tahu. 3 kali mai. Dia mana lagi? Ni aku nak ambil nyawa anak hang ni. Dan betul insiden lah. Mimpi ni tuan-tuan, janganlah tuan-tuan terlalu mengganggu hidup tuan-tuan. Kalau mimpi tu menyedihkan kita, minta lindung lah. Betul tak tuan-tuan? Jangan kita buat saja, supaya mimpi tu tak memberi kesan pada kita. Tuan-tuan, mimpi apa-apa yang menyedihkan kita lah. Betul tak? Mimpi apa-apa yang menyedihkan kita. Jadi tuan-tuan, saya ingat kalau bini saya tuan-tuan, dia mimpi, kalau mimpi dia menangis. Tuan-tuan tahu sebab dia mimpi, dia bangun dia menangis. Pasal apa? Dia mimpi saya kahwin lagi satu. Aku betul tuan-tuan. Dia mimpi saya kahwin lagi satu, dia menangis. Bangun dia menangis. Kalau betul kan bagus je. Lawak tuan-tuan. Bini apa kali dia mimpi tuan-tuan. Saya ingat lagi, dia duduk mimpi saya kahwin lagi satu. Betul lah kot cik. Tak tahu. Tak apalah tuan-tuan. Tapi pendek cerita lah tuan-tuan. Kalau kita mimpi benda, contohnya adik saudara mara kita meninggal ke, betul tak? Anak macam tadilah, anak dia mati ke, tuan-tuan tanya dia tahulah. Betul tak? Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak buat? Bila kita jaga, kita minta lindung dengan Allah dan ludah belah kiri 3 kali. Buat tuan-tuan, jangan tak buat. Nabi sebut, kita takkan terkena bahaya mimpi tu. Betul tak?
Bahaya mimpi tu kita tak terkena. Jadi sebut a'udzubillah, ludah tepi. Ludah ni isyarat je tuan-tuan. Bukan ludah betul. Jangan pui tuan-tuan bagi kena muka suami. Tarik pula daripada dalam. Daripada dalam bagi. Selepek muka suami. Tak payahlah. Tuan-tuan hanya tui. Tui saja. Tui. Macam kita tak suka tui. Jadi a'udzubillah, tui. A'udzubillah, tui. A'udzubillah, tui. Macam itulah. Belah kiri dah. Boleh tu. Kalau segan orang nampak, jangan bagi nampak perbezaan. Supaya mimpi itu tidak memberi kesan. Boleh lah. Kita pun macam-macam mimpi, betul tak? Mimpi yang datang. Baik, jadi tuan-tuan, jauh lah tuan-tuan ni. Jadi bila Nabi Yusuf tafsir mimpi mereka, kemudian Nabi Yusuf tahu dah yang seorang ni akan jadi penemang raja. Yang Zulaikha tadi itu bukan isteri raja, isteri menteri. Raja lagi tinggi lah. Jadi Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf pun pesan kat yang Nabi Yusuf tahu, yang akan selamat ni lah, umur panjang ni. Nabi Yusuf kata, nanti bagi tahulah kat Sultan tentang dia. Sebab dia kena penjara ni secara zalim. Dia bukan buat salah. Tiba-tiba kena penjara. Tapi takdir Allah, bila yang kawan tu keluar dan jadi pembantu raja, dia terlupa Nabi Yusuf, tuan-tuan. Lupa Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf duduk dalam penjara lagi bertahun-tahun, tuan-tuan. Kerana member tadi lupa. Habis itu macam mana boleh ingat? Bila raja mimpi pula. Raja mimpi tengok ada lembu yang kurus makan lembu yang gemuk. 7 lembu yang kurus makan lembu yang gemuk. Pelik kan? Pelik tuan-tuan. Kalau kita mimpi lembu makan lembu, pelik tuan-tuan. Lembu makan lembu, buaya makan lembu, tak apa, lembu makan lembu. Dah lah yang kurus makan yang gemuk. Pelik tuan-tuan. Raja ni bukan Islam. Raja Mesir, tuan-tuan. Firaun lah, tuan-tuan. Firaun. Tapi kita tak sebut lah Firaun sebab apa? Sebab kita dah jadi budaya sebut Firaun merujuk pada Firaun yang jahat tu. Betul tak? Firaun yang lawan Nabi Musa tu. Tapi zaman Nabi Yusuf, Firaun juga gelaran itu. Jadi raja ni pun dia mimpi tengok lembu kurus, 7 lembu kurus makan 7 lembu gemuk. Lepas tu dia tengok ada 7 tangkai yang kering dengan 7 tangkai yang basah. Pelik tuan-tuan. Lagi satu tuan-tuan, bab mimpi ni. Mimpi yang ada makna ni, mimpi yang bila tuan-tuan bangun dia ganggu perasaan tuan-tuan. Biasanya ada makna. Tuan-tuan mimpi semalam, lepas tu tuan-tuan terjaga. Apa makna dia lah? Dia mimpi yang ada kesan pada jiwa kita. Bukan tuan-tuan mimpi, tuan-tuan pun tak ingat. Tengah makan tengah hari, semalam mimpi tu lah. Itu mimpi mengarut dia tu. Nah, ini kalau betul-betul kita terjaga, dia ganggu perasaan kita. Kita tertanya-tanya apa makna dia. Itu biasanya ada makna. Tapi tuan-tuan tak payahlah nak cari sangat makna dia. Kalau kita tak tahu, serah pada Allah lah. Jadi tuan-tuan, raja ni ganggu perasaan raja ni. Dia bukan Islam, tapi ganggu perasaan dia. Macam mana mimpi ni? Dia tanya pada semua menteri, tolong takwil kan mimpi, mana mimpi ni. Jadi menteri kata, mana kami tahu. Qalu adrasu ahla wa ma kunna bi ta'wilil ahadits bi'alimin. Kata menteri-menteri dia semua, itu semua mainan tidur ya tuanku. Kami manalah reti tafsir mimpi. Itu jawab menteri-menteri dia. Yang pelayan tadi tu, yang pembantu tadi tu, yang keluar pada penjara tu, dia, bila dia ingat mimpi ni, teringat Nabi Yusuf. Tuan-tuan tengok, Allah selamatkan Nabi Yusuf melalui mimpi ya tuan-tuan. Jadi Nabi Yusuf pun tafsir mimpi. Apa tafsir Nabi Yusuf? Makna dia 7 tahun akan datang ni sangat subur. Lepas tu akan datang 7 tahun yang sangat-sangat kering kontang, kemarau, tak ada makanan. Jadi bila ada banyak makanan, jangan makan semua, simpan separuh. Itu makna 7 tangkai dan 7 lembu gemuk dengan lembu kurus. Itu takwil dia. Sejak pada itulah dia selamat. Betul tak? Nabi Yusuf selamat, diangkat menjadi menteri kewangan. Lepas daripada penjara dan diangkat menjadi menteri kewangan. Ketika inilah Nabi Yaqub dengan anak-anak dia, adik-beradik semua duduk di Mesir. Boleh tuan-tuan? Sebab tu Bani Israel dulu duduk Mesir kerana Nabi Yusuf alaihi salam.
Tapi pada zaman Nabi Yusuf, mereka ni dihormati. Sebab Nabi Yusuf Menteri Kewangan. Walaupun raja pada itu bukan Islam, tapi disebabkan Nabi Yusuf Menteri Kewangan, keluarga Nabi Yusuf ni, ayah Nabi Yusuf dengan adik-beradik dia, semua dihormati. Sebab apa? Sebab ini keluarga Menteri Kewangan, Menteri Perbendaharaan Negara. Nah. Tapi bila berlalu tahun, beratus-ratus tahun, mereka mula meninggalkan agama, mereka buat jahat, dosa, tinggalkan agama, maka Allah Ta'ala datangkan musibah bala pemimpin yang zalim. Ni Fir'aun yang zalim ni lah. Pasal dosa mereka agak lah. Ni Fir'aun ni datang, Fir'aun ni dia tak suka mereka. Tak macam raja dulu, Fir'aun dulu. Tak suka kat mereka, jadikan mereka sebagai hamba, bunuh anak lelaki, biar anak perempuan. Baik, dan kemudian, dan menghidup mereka itu akan segala anak perempuan kamu kerana kata setengah kahinah. Pasal apa Fir'aun bunuh semua anak lelaki, biar anak perempuan? Sebab kata setengah kahinah, kahinah ni Tok Nujum tuan-tuan, Tok Bomoh. Jangan pelik tuan-tuan, raja-raja dulu dia ada apa? Macam Tok Bomoh, betul tak? Boleh kata semua raja dia ada banyak penasihat dia yang pakar tentang ni lah, alam-alam ghaib ni lah tuan-tuan. Bukan raja Malaysia ya, raja di ni ya tuan, raja dulu tuan-tuan. Boleh kata seluruh dunia begitulah. Biasanya dia ada pembantu, yang pembantu ni macam boleh berinteraksi dengan alam jin, perkara-perkara ghaib tuan-tuan, untuk dapat ni lah kekuatan ataupun mendapat perlindungan daripada jin, macam itulah tuan-tuan. Ni pun sama tuan-tuan. Dia ada Tok Nujum. Macam kita tengok cerita Peramli tu, cerita apa? Cerita Nujum Pak Belalang tu kan. Memang begitulah tuan, raja-raja dulu. Memang dia ada Pak Nujum tu. Tok Ali Nujum memang ada. Jadi kata setengah kahinah ni Tok Nujum. Kahinah ni tuan-tuan maksud dia bomoh lah tuan-tuan. Kahin bomoh. Nujum ni tuan-tuan apa dia? Nujum ni bintang. Tok Nujum maksud dia orang yang baca bintang. Makna dia apa? Oh, bintang ni akan jadi kemarau, bintang ni akan datang bala, bintang ni akan datang bla 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 bla. Dalam Islam tak boleh tuan-tuan. Kita tak boleh percaya tentang bintang. Itu bukan daripada ajaran Islam. Nabi sebut manik tabasa minan nujum faqad tabasa minas sihr. Siapa yang ambil ilmu bintang-bintang ni untuk tafsir akan datang jadi apa. Nabi sebut maka dia telah ambil sebahagian daripada ilmu sihir. Lagi banyak dia ambil, lagi banyaklah sihir yang dia belajar. Sihir dengan ilmu bintang ni dua perkara yang seiring tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, Tok Nujum Fir'aun ni. Tok Nujum Fir'aun, Tok Bomoh Fir'aun. Dan sebelum saya lupa tuan-tuan, Tok Bomoh di seluruh dunia, terutama di Malaysia, dia ada 3 Tok Bomoh di Malaysia lah. Yang pertama Tok Bomoh yang menggunakan ayat Quran. Betul tak? Ini bagus. Dia berubat kanser, dia berubat orang sakit, dia guna Fatihah, guna ayat Qul Huwallahu Ahad, dia guna ayat Quran. Dia berzikir ya Allah, betul, ya Rahman, ya Hayyu ya Qayyum. Yang ni Tok Bomoh ni bagus, ataupun kita panggil perubatan Islam. Betul tak? Tok Bomoh yang kedua adalah Tok Bomoh yang menggunakan jin. Pun ada. Kita nampak macam syekh apa semua, tapi dia guna jin. Macam mana kita nak tahu? Bila dia berubat, dia tak guna ayat Quran. Kalau dia guna ayat Quran pun, dia tunggang terbalikkan dia. Nampak tak? Lari makna tu. Kalau Qul Huwallahu Ahad, dia baca terbalik. Larilah makna dia. Ayat Quran dia baca main-main. Kemudian diseru benda-benda yang kita tak tahu. Betul tak? Dia panggil apa ni? Bukan seru Allah, bukan seru malaikat apa. Dia seru pelik-pelik tuan-tuan. Ini biasanya jin tuan-tuan. Dia gunakan jin. Itu yang kategori yang kedua. Dan kategori yang ketiga paling ramai. Tok Bomoh Temberang tuan-tuan. Ini paling ramai tuan-tuan. Tuan-tuan percayalah cakap saya tuan-tuan. Ini paling ramai di Malaysia, boleh buat duit. Betul tak kan? Cara dia Temberang aja. Pasal apa tuan-tuan Tok Bomoh Temberang ni paling banyak di Malaysia? Pasal orang Malaysia suka. Betul tak? Macam filem orang Melayu lah. Pasti cerita dia sama. Betul tak kan? Dia ni nak dengan lelaki ni tak mau dengan dia. Keluarga dia kaya, keluarga dia miskin. Lepas tu buat filem mesti ada makan. Betul tak kan? Makan pula mesti tak habis. Betul tak? Kenapa cerita orang Melayu lagu tu ya? Pasal orang Melayu suka benda tu tuan-tuan. Dia suka benda-benda yang lagu tu tuan-tuan. Sebab tu Tok Bomoh Temberang banyak.
Saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, ada seorang cikgu motor Hurricane dia hilang. Tahu motor Hurricane? Budak-budak ni tak tahu lah tuan-tuan. Tak ada ah ni. Tahu motor Hurricane? Honda kepala ketua kecil tu tuan-tuan. Motor dia hilang kat Bagan Serai. Jumpa bomoh tu. Bomoh tu pun kat Bagan Serai juga. Tapi tak boleh sebut pasal bomoh tu dah mati tuan-tuan. Dia pergi jumpa bomoh tu, motor dia hilang di Bagan Serai. Jumpa bomoh, jumpa tuan-tuan. Bomoh ni jadi apa? Menurun. Oh, suara dia okey, jadi suara lain tu. Oh, kita kan percaya betul kan? Oh, ni betul ni, suara lain ni. Dia menurun. Alah, macam kita pernah beli Doremi yang dia ketuk-ketuk tu kan. Jadi tuan-tuan, dia menurun. Bila dia menurun tu, apa dia pun cakap bahasa pelik-pelik lah. Lepas tu dia dengar, cikgu ni lah dengar. Cikgu ni pun pencen dah, dia cerita kat saya lah. Dia dengar masa Tok Bomoh tu menurun tu, dia sebut hancus. Yang tu je dia dengar. Yang lain dia tak faham. Jadi lepas habis tu Tok Bomoh pun cakap, motor hang depa dah bawa pelari ke Kedah, depa dah peleraikan dia semua, ambil spare part apa semua, dan depa dah bakar dah. Itu yang hancus tu. Hancus tu. Dia pun habis nak buat lagu mana? Tapi free ke tuan-tuan? Mana boleh free? 50 juga. Betul tak kan? 50 juga. Mana boleh free? Ingat senang ke nak apa? Menurun suara jadi lain. Suara jadi Undertaker tuan-tuan. Nak tercabut anak teka ni tuan-tuan. Bayaran tinggi lah. Jadi tuan-tuan bayanglah. Cerita lama tuan. Ni cerita tahun 1990-an. 1990-an. Jadi dah bayar dia tak apalah. Dah hancur nak buat lagu mana kan? Selang 2 minggu tuan-tuan. Selang 2 minggu, polis telefon dia. Polis Bagan Serai lah, lama ni. Polis kata, cikgu mai tengok ni motor cikgu kot. Polis telefon dia. Kat mana tuan-tuan tu? Kat Pam Krian tuan-tuan. Kan Pipik Muntang ada Pam Krian kan? Kan tepi tu ada parit. Jadi dulu masa 2 minggu lepas ayak dalam. Bila dah lepas 2 minggu ayak dia surut. Betul tak? Kan biasa ayak dia dalam surut. Nampaklah motor tu. Jadi dia pun pergi tengok. Tengok betul motor dia. Rupanya ada budak-budak kan. Kan zaman 1990-an kan naik bas. Betul tak? Bukan zaman sekarang. Mana ada orang naik bas dah. Budak-budak semua naik motor dah. Betul tak? Budak kata satu pun pakat naik motor dah. Saya tengok anak murid saya tentang motor mahal-mahal pula tu. Betul tak kan? Y suku, Y3 suku semua ada. Jadi tuan-tuan, dapat motor dia. Habis tu yang bomoh tadi temberang lah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan cepat percaya lah. Banyak bomoh temberang. Baik tuan-tuan, tak apalah. Saya habiskan tuan sikit lagi. Jadi ada setengah Tok Nujum ni, Kahinah ni, yang menjadi penasihat pada Firaun lah. Dia kata apa? Dia kata bahawasanya, baginya dia bagi Firaun lah. Firaun ada apa-apa Tok Nujum dia. Dia kata seorang kanak-kanak lelaki lagi diperanak pada Bani Israel, ada ia sebab bagi menghilang kerajaan engkau, maka menyuruh Firaun bunuh kanak-kanak lelaki yang diperanak pada Bani Israel hingga dibunuh 12,000 kanak-kanak, kata qil 70,000. Masya-Allah. Ada yang kata yang dibunuh 12,000, sebahagian lagi pandangan kata dia bunuh sampai 70,000. Dahsyat tuan-tuan. Tuan-tuan, tapi dia tak sebut mimpi dia apa. Tuan-tuan boleh baca kisah Nabi Musa yang detail sikit. Firaun mimpi dia nampak apa? Firaun mimpi, dalam mimpi dia Firaun nampak, dalam mimpi Firaun lah, Firaun nampak ada api daripada Baitul Maqdis pada Palestin lah. Api daripada Baitul Maqdis datang ke Mesir, bakar habis istana dia. Itu yang Firaun nampak dalam mimpi dia. Firaun tengok ada api daripada Baitul Maqdis besar datang, bakar habis istana dia. Tu dia tanya Tok Nujum dia, apa makna dia? Akan lahir seorang lelaki daripada Bani Israel. Pasal apa? Pasal Bani Israel kan daripada Baitul Maqdis, yang akan menghancurkan kerajaan hang. Tuan-tuan, macam mana Tok Nujum ni cakap betul? Betul tak tuan-tuan? Tok Nujum boleh tak tafsir mimpi? Macam mana Tok Nujum boleh tak tafsir mimpi tuan-tuan? Malah betul pula tu.
Kan Nabi Musa yang akan hancurkan kerajaan Firaun. Sekali kita sebut. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Pada yang demikian itu bala daripada Tuhan kamu yang besar. Itulah ujian dan bala musibah yang Allah Taala timpakan. Baik tuan-tuan, tak apalah. Akan datang kita sambung di bawah. Wa idh faraqna bikum bahra fa'anjaynakum. Persoalan tadi tuan-tuan, macam mana tukang nujum Firaun ni dia tafsir mimpi itu betul? Memang betul pun. Nabi Musa yang menghancurkan kerajaan Firaun. Tapi Tok Nujum dia tahu. Macam mana boleh tahu? Pertama tuan-tuan, Tok Nujum ni tuan-tuan, tukang sihir ni, dia memang bersahabat dengan jin. Dan jin, kerja jin ni dia naik ke langit. Segala yang berlaku di dunia sebelum berlaku, dia menjadi perbualan di langit antara para malaikat. Jin ni dia boleh terbang sampai di pintu-pintu langit tu. Dan dia pendengar perbualan para malaikat. Apa yang akan berlaku sekian, sekian dan sekian. Contoh nak ada sebagai riwayat sebut. Kita tuan-tuan, sebelum kita mati tuan-tuan, 40 hari sebelum kita mati, di Sidratul Muntaha, sikit kita tuan-tuan, saya habiskan. Boleh ikut imam tu? Ini kira imam juga tu. Tak benaran imam lah. Imam bagi jalan okey lah. Jadi tuan-tuan, di Sidratul Muntaha tu, Sidratul Muntaha ni pokok bidara tuan-tuan. Akar dia di langit kelima, pucuk dia di langit yang ketujuh. Sidratul Muntaha, pokok bidara. Di atas tu ada pokok bidara tuan-tuan. Pokok bidara berduri tu. Yang ada duri, bukan yang ada buah. Dia satu yang ada buah macam buah apple kan, bukan. Ni bidara, pokok bidara berduri tu. Di atas langit ada. Dan dia sangat besar. Besar sebesar-besar. Bayangkan akar di langit yang kelima, pucuk langit ketujuh tu. Atas langit ketujuh lagi. Jadi tuan-tuan, pokok tu dia punya daun macam telinga gajah. Besar-besar. Dan pokok ni sangat cantik. Rasulullah tengok tak dapat gambarkan. Dan warna pokok ni bukan macam warna di dunia. Kalau kat dunia kita tahu kan, ni warna hijau, warna biru, warna kuning, warna merah. Warna dia tak tahu nak cakap. Sangat cantik. Bukan warna yang dikenali di dunia. Di pokok Sidratul Muntaha tu, daun-daun itu, dia ada tulis nama kita tuan-tuan. Nama saya, nama tuan-tuan. Lagi 40 hari kita nak mati, daun nama kita tu gugur. Dia gugur. Daun tu gugur. Sampai dekat malaikat Israel. Malaikat Israel pun tengok. Dia tengok nama dia. Lagi 40 hari akan mati. Kita kat dunia, kita mana tahu apa duk syok lagu tu. Betul kan? Rupanya daun kita dah jatuh lah 40 hari lagi. Ini yang syaitan duk pisah lari tu, duk cari. Dia pun boleh terbang ke pintu-pintu langit. Duk dengar sembang apa. Depa cakap, dan waktu depa mencuri tu, memang sebahagian yang depa dapat dengar benda yang akan berlaku tu, depa dengar malaikat sembang. Dan syaitan sampaikan kepada Tok Bomoh, tapi satu dia bagi betul, 1000 ditipu. Ataupun satu betul, lagi 100 tipu. Macam tu lah. Dia bagi satu berita betul yang dia dapat di langit, lagi 1000 ataupun lagi 100 dia kelentong. Satu je betul, 1000 lagi tipu. Itu cara syaitan menyesatkan kita tuan-tuan. Ini antara bisikan syaitan pada Tok Bomoh Firaun yang betul ya. Akan lahir Rasul yang akan menghancurkan kerajaan. Jadi pendek kata, dia pun tak tahu perkara gaib. Tapi ini antara benda betul yang dicuri oleh, itulah kemungkinan syaitan curi dan bagi tahu kepada ahli nujum Firaun. Cumanya tuan-tuan, kenapa abang Nabi Musa tak dibunuh? Betul itu tak? Abang Nabi Musa Harun kan? Harun dia, pada zaman dia lahir tak kena bunuh. Firaun dia buat, mula-mula Firaun dia bunuh semua. Anak lelaki semua dia bunuh. Anak perempuan yang dia biar. Sampailah orang Mesir, orang Koptik tak setuju. Kalau bunuh semua anak lelaki, siapa nak jadi kuli mereka lah tuan-tuan? Senang kata, nak jadi kuli mereka. Nak kerja di kebun-kebun. Sebab mereka jadikan Bani Israel ni macam kuli hamba mereka. Kalau semua tiap-tiap tahun kita bunuh anak lelaki, nanti tak ada generasi kuli tuan-tuan. Tak ada. Kuli mereka tak ada lah. Jadi Firaun pun fikir, betul juga tu, tak boleh lah lagu tu. Maka dia buat selang-selang. Tahun ni kita bunuh semua, tahun depan tak. Tahun ni, lepas tu akan datang kita bunuh semua, tahun lagi satu kita tak bunuh semua. Pada zaman Nabi Harun dilahirkan, pada tahun itu tahun yang tak dibunuh. Selang berapa tahun Nabi Musa lahir, tahun itu tahun dibunuh semua anak lelaki. Itu yang dia cari sampai ke setiap
setiap rumah dan mak Firaun, mak Nabi Musa alaihi salam letak dalam bekas kan, buah dalam sungai Nil, masuk dekat istana dan Firaun pun belah lah, tuan-tuan tahu kan, belah Nabi Musa alaihi salam. Habis tuan-tuan. Akan datang wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum, di situ. Jadi tuan-tuan cukup sekadar tu, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum sa'iril muslimin wal muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahil alamin.